Ada orang, aku boleh maafkan dia, suruh dia datang minta maaf dengan aku dulu. Percaya cakap saya, tetap tak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, tuan nazir, tuan imam, barisan imam yang ada, barisan jawatankuasa masjid Kampung Salak Tinggi, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini, walaupun dah berlalu Rabiul Awal, tak ada masalah selagi mana kita nak buat-buat lah. Sebab di Johor saya ceramah sepanjang tahun Maulud. Selagi belum puasa tu kan, dia buatlah Maulud, tak ada masalah. Satu-satunya manusia yang paling hebat kan Nabi kita lah. Nabi kita manusia yang paling hebat, cukup hebat. Sebab apa? Kalau kita tengok drama kan, kita tengok drama, kau tengok lah kan, drama Aku 7 tu, setiap minggu habis cerita tu bertukar hero habis cerita tu bertukar hero. Kebetulan yang hero tu sama, selang-seli hero tu. Tapi lama kelamaan orang lain pula jadi hero kan. Rosyamno tu jadi hero, lepas tu berlakon jadi ayah lah dia, macam tu kan. Jaludin Hasan mungkin pun jadi hero, lama jadi ayah pula dia, lepas tu jadi atuk pula dia. Macam-macam watak bertukar-tukar kan. Tapi satu dia, bila panggil penceramah datang sini, tak kira lah penceramah mana sekalipun, watak utama tetap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tukar handal kan. Ya tuan-tuan, tu sebabnya kalau kita tengok Nabi kita manusia yang sangat istimewa, the special one, the one and only. Tu sebab Michael H. Hart meletakkan Nabi kita sebagai yang terhebat kan? Paling berpengaruh pemimpin, antara 100 pemimpin yang berpengaruh, Nabi kita nombor 1. Cuma kita boleh pertikaikan yang nombor 2 sampai nombor 100 itu. Yang lain tu, yang kapi-kapi tu tak layak nak susun dengan Nabi, itu masalah Tapi nombor 1 tu ya Nabi kan. Kalau betul kita terima senarai tu, macam mana pula kedudukan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain? Macam mana pula kedudukan para sahabat? Jadi itu semualah tu kan. Jadi cukuplah dia mengangkat Nabi kita terhebat. Mahatma Gandhi kata, kalaulah Muhammad ni masih ada, sudah tentu dunia ni takkan kacau bilau macam apa yang berlaku. Tu sampai macam tu sekali. Itu kapi cakap tu. Orang Islam dia relax je kan? Alhamdulillah malam ni ramai kan. Cuma yang tak datang lagi ramai. Macam tu lah, istilah macam tu lah kan. Mana ada orang yang mau makak-makak sibuk nak suruh buka masjid. Sudah yang remaja lewat kat datang kan. Orang-orang lama kat datang. Hari tu kan yang masuk mula-mula kan, umur 60 tahun pun tak boleh datang kan. 60 tahun tak boleh datang, macam mana? Rindu besok kan. Macam mana? Memakak dalam Facebook tapi tak ada datang kan. Bila nak buka masjid, kadang kita pun kan, bono-bono macam tu pun nak mengangkat dah, ikut je lah dalam majlis fatwa tu. Pejabat mufti dah cakap nanti dululah. Kita tak nak bawa fitnah pada agama kita. Dulu pun waktu PKP yang kali pertama pun orang cakap yang tabligh punya hal. Tak ada mana dah. Berpunca daripada negara yang tertentu datang ke pimpinan tabligh tu, itu punca bukan pimpinan tu punya masalah kan. Hati-hati tuan-tuan ya. Saya nak maklumkan kes kita hari ni mungkin turun sikit, tapi nak beritahu kat semua, sadar diri sikit. Sebab bilik-bilik ICU dah bertambah, kemungkinan besar maklumat saya dapat, raya pun mungkin tak boleh balik kampung ni. Tak, ni cerita betul ni. Ni saya dapat daripada pihak polis ni sebenarnya. Hati-hati. Masing-masing macam tak pernah jumpa laut, macam tak pernah jumpa sungai
Kayak kalau langat penting tu, seramai-ramai orang. Macam mana dia nak mandi dah orang kat laut tu? Berdiri orang ni. Nak tengok orang situlah, bukan kat sini. Tengok kat situ kan. Contoh lah kan. Ni nak bagi warning ni kan. Tapi itulah dia. Nabi kita ni yang terhebat. Nabi kita yang terhebat. Sehingga kan Nabi kita, bayangkan Nabi kita ni dah lama wafat. Masih kita sebut lagi kehebatan Nabi. Tapi sebelum Nabi lahir, ketika zaman Nabi Musa, Allah Ta'ala beritahu. Sebab Nabi Musa ni ada kelebihan dapat bercakap, dapat berbual, dapat berbual dengan Allah Ta'ala. Itu kelebihan Nabi Musa, dapat berkata-kata dengan Allah. Allah Ta'ala beritahu kepada Musa, wahai Musa, barang siapa mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan aku masukkan dia ke dalam api neraka. Siapa pula Ahmad ni? Rupanya Nabi kita di langit dikenal dengan nama Ahmad, di dunia disebut Muhammad. Jadi siapa nama Ahmad tu baik panggil elok. Ya. Jangan kau menggola-gola kan. Ahmad Tayar lah, Ahmad Simpang lah, Ahmad Kodai, macam-macam lah kan. Tapi baik panggil elok sebab nama Ahmad, nama Muhammad ni nama Nabi kita. Cukup mulia. Kita memang nak letak nama anak kita Muhammad sebab kita nak apa? Kita nak anak kita jadi baik. Apa yang baik kat Nabi ni? Apa yang baik kat Nabi ni? Segala-gala yang baik. Tak salah tanya, semua baik. Apa yang terbayang kat kita? Cara dia memegang isteri dia, tu dia agak yang terbaik. Cara memandang isteri, dia agak yang terbaik. Kan? Cara membela orang, dia juga yang terbaik. Cara berkawan, dia agak yang terbaik. Dengan budak-budak, dia yang terbaik. Dengan isteri-isteri, dia yang terbaik. Bermuamalat, bermasyarakat, berniaga, dia yang terbaik. Tak ada siapa boleh lawan. Siapa boleh lawan? Mungkin orang tu boleh untung, dia bukan kira untung. Nabi ni nak untung lama dah boleh untung. Siapa boleh ikut cara Nabi berniaga? Cara Nabi berniaga, aku beli ni air ni modalnya RM1.20. Tu pulanglah kau nak bayar berapa? Boleh kita nego macam tu. Cubalah baik, tak melingkup kita lah. Ui gila, tak boleh, rugi kita yang cakap. Tapi Nabi tak rugi pun, okey je. Malahan semua orang tertumpu pada Nabi. Nampak tak? Cara bercakap Nabi pun baik. Kita nampak seorang budak tu, dia tolong makcik tua tu melintah jalan. Ya Allah, baik betul budak tu. Jangan risau, Nabi lagi baik. Macam tu lah kira. Hebat Nabi kita. Dan Nabi khabar apa? Nabi khabar tidak beriman seseorang di antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi kamu mengasihi ibu, bapa, anak-anak dan manusia selainnya. Dapat tak kita macam tu? Tu soalannya. Susah kan? Memang susah, termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap tuan-tuannya kan? Ni ya. Tu sebabnya kalau kita tengok kan, contoh orang perempuan kan, orang perempuan tanya lelaki, bang, siapa yang paling abang sayang kat dunia ni? Soalan memerangkap tu. Siapa yang paling abang sayang kat dunia ni? Tak ada orang lain. Kau lah yang paling abang sayang. Tu jawapan orang mana? Orang salak tinggi ni jawapan tu. Orang yang tinggi salak lain pula. Ni salak tinggi, ni tinggi salak lain jawapannya. Siapa yang paling abang sayang? Kau jatuh nombor 3. Pahala. Nombor 1 Allah, nombor 2 Rasul, ketiga baru kau. Macam kita jawab macam tu, marah tak bini kita? Tak ada, gembira dia. Kan? Gembira dia. Sebab apa? Dia tahu dia jadi yang ketiga tu selepas Allah dan Rasul. Okeylah. Macam tu kan, tak ada siapa marah dah sebab Nabi kita hebat kan. Nabi kita hebat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan Nabi ajar kita, nak bajak kita ni, nak selamatkan kita, nak bawa masuk dalam syurga kan. Nabi nak selamatkan kita dalam satu agama yang selamat. Islam maksudnya salama, bahasa perkataan salama iaitu sejahtera, selamat. Itulah agama kita. Jadi Nabi nak selamatkan seramai-ramai yang mungkin, keseluruhan umat manusia ni. Tu kata rahmatan lil alamin. Nabi bawa rahmat pada seluruh alam. Dengan kambing, unta, rusa, segala binatang semua, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok semua. Itulah dia. Nabi kita menyelamatkan semua. Tidak terhad kepada ni seluruh alam. Bayangkan tu. Nabi kita kan nak selamatkan. Semua orang nak masuk syurga, tapi kadang-kadang bila ditanya oleh Nabi, bila Nabi kata sesungguhnya syurga itu untuk semua orang, melainkan mereka yang enggan.
Enggan kan, enggan fahamlah kan. Jadi sahabat tanya, ada ke yang tak hendak ada ke yang enggan masuk syurga? Tuan-tuan faham tak saya cakap ni 9 ni, faham tak? Faham? Setakat ni yang senang-senang yang saya pakai ni, belum ayat yang susah-susah macam biaweh, belum lagi. Yang senang-senang kan, biaweh jambu. Kan, dia cakap, jadi siapa yang tak nak tu ya Rasulullah? Siapa yang tak nak? Yang tak nak tu adalah orang yang ingkar pada perintah Allah. Orang tu tak nak lah tu. Memanglah semua nak masuk syurga. David Arumugam pun, ku nantimu di pintu syurga, kan? Confident dia kan. Kan? Api panih, api neraka. Nah, satu hari Jibril turun daripada langit, pucat muka Jibril. Nabi tanya, apa kena kau Jibril? Apa yang kau takut? Tadi aku nampak Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka tu selama 1000 tahun, daripada merah sampai jadi putih. Kemudian diperintahkan untuk nyalakan sekali lagi selama 1000 tahun lagi, daripada putih sampai jadi hitam. Punya panih wahai Muhammad, kalau terbuka sedikit saja lubang pintu neraka itu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayang tu. Dengan tahap itu ada yang buat lirik lagu, lautan api sanggup kurenangi. Minum air kopi O pun bertiup, apa cerita Kau nak cerita beronang lautan api, panih kan? Iya. Bayangkanlah api yang paling panih. Bayang tuan-tuan faham kan maksud percikan? Kalau kita bakar lomang kan ada keluar pocik kan, ada sikit. Kita pun kadang kondisi sikit pun cerita macam tu lah, panih sikit lah. Percikan api neraka macam mana keadaan kadar percikan tu? Macam ni kita kumpulkan api paling panih dalam Malaysia, kumpulkan api paling panih Filipina, Vietnam, Kemboja, Brunei, Singapura, semua satu dunia ni himpunkan api yang paling panih, bukan api biasa-biasa, mesti api paling panih kita himpunkan, kita combine seluruh dunia, percikan api neraka tu 70 kali ganda daripada api paling panih dalam dunia. Macam tu kira. Jadi jangan minta-minta. Ada orang yang cakap tu, tak apa weh, kita umat akhir zaman, kita umat Nabi Muhammad, masuk neraka macam mana pun masuk syurga juga nanti. Hamba sadap kau bercakap. Jangan macam tu. Kau jalan syurga. Orang kata benda boleh baik, buat apa gaduh-gaduh cakap kan? Boleh masuk syurga, buat apa masuk neraka? Macam tu lah ayat Apa yang sibuk nak masuk neraka? Kan? Jadi tu sebab kita baik maulud malamnya. Pedulianlah orang yang lahir salah hari bulan tu. Buat maulud neraka tu. Buat maulud ni zaman Nabi tak buat. Kita ni buat maulud bukan kita ni berjoget bawa gelantang apa pun, tak ada dah. Kita buat ni memperingatkan tentang kehebatan Nabi. Nak suruh orang terus sayang Nabi. Tu lah. Bukan suruh tengok Samsul debat. Kan? Iya, tapi kita nak kisah Nabi, nak kongsi tentang Nabi. Bila donga tu tiap-tiap tahun kan, penceramah berbeza, tajuk lain-lain, poster lain-lain, banner bertukar tiap-tiap tahun. Penceramah kojabnya, perangai sama. Tu masalah tu. Patutnya dah macam-macam donga makin elok kan. Bukan orang sini okey, tompek lain. Tu kena cakap awal-awal kan, kau tak panggil ceramah lagi kan. Tapi cerita macam tu lah. Makna kata ada orang cakap tak boleh. Sebenarnya inilah caranya kita memperingati Nabi. Malahan Nabi kata apa? Nabi kata kita sekarang berada di dalam taman syurga. Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Macam tu. Kadang-kadang tengok sinilah topik yang paling susah sekali, menyambung nyawa. Nak semayang, pemain laju kereta depan tu. Gila betul. Saya mari masuk kerja kat nilai, saya goma semayang Jumaat senyas tu gicing dengan Ustaz apa nama? Situlah. Goma betul semayang tu. Ada bunyi-bunyi Jawa sikit-sikit lah kan. Kan, iya kan. Balik pisang tu dia kan. Sebab Kek Sanun crowded mana?
kan, ramai mana kat sini okey, tenang, relax, kan, tak ada terkojar-kojar mana kan. Okey. Jadi mana kata Nabi kita ni yang terbaik. Kita memperingatkan Nabi. Dan dikatakan dalam Quran bagaimana surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Taala beritahu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Subhanallahul azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik. Contoh ikutan terbaik, confirm. Dah kata beriman, percaya pada kitab kan, salah satu kitab, dalam kitab cakap apa? Allah Ta'ala bagi tahu contoh ikutan terbaik. Dia bukan sebut bajet-bajet baik, tak ada. Bukan sebut macam baik, dah confirm baik. Contoh ikutan terbaik. Jadi apa nak ikut K-pop? Buat apa nak ikut yang punk skinhead tu? Berapa nak ikut yang artis-artis yang bukan-bukan tu? Sedangkan dah beritahu contoh ikutan terbaik. Tapi nak ikut tang apa? Sebanyak mungkin yang kita boleh ikut. Dan sebenarnya apa yang kita buat hari ni, kenapa kita nak ikut Nabi? Sebab kita nakkan ada satu perkara daripada Nabi yang kita perlu sangat daripada Nabi akhirat besok. Apa yang kita nak? Syafiqah. Syafiqah? Bukan, ada yang ngangguk tadi. Syafaat. Ya betul. Syafiqah, lain nak bunyi kan, syafaat. Semua orang nak syafaat. Syafaat ini terbagi kepada dua, iaitu syafaat umum dan juga syafaat khusus. Syafaat umum yang adalah syafaat dikurniakan pada para nabi, ulama dan syuhada. Tetapi syafaat khusus hanya dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu syafaat al-uzma. Syafaat ini bermaksud permohonan oleh baginda Nabi SAW supaya disegerakan perbicaraan umat Nabi. Dan kita dah dengar kan pasal peristiwa Isra dan Mi'raj. Ingat tak peristiwa Isra dan Mi'raj? Bagaimana Nabi naik satu daripada perjalanan naik burak. Saya tak boleh nak cerita semua, panjang memang, sadap cerita tu. Tapi kita ambil sikit ya, kan tak sampai kan. Maknanya memang kena panggil lagi. Macam itulah kira. Jadi mana kata bila naik atas, bila ngadap Allah Taala tu, ada Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala beritahu? Wahai Muhammad, ringkas cerita, dongakkanlah kepalamu dan bermohon. Allah Ta'ala suruh mohon. Nabi kita sabut kelebihan, dia puji Nabi-Nabi lain. Allah suruh mohon ni, tapi Nabi puji, kau dah bagi orang ni macam ni, kau bagi orang ni, kau bagi kelebihan orang ni. Apa nak beritahu? Nak puji Allah Ta'ala bagi yang terbaik lah untuk semua orang. Untuk aku ni terserahlah kat kau ya Allah. Macam tu lah, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala sebut apa? Wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Macam declare kekasih Allah. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Yang tu tak terdaya tu. Umatmu sebaik-baik umat. Macam mana nak khabar sebaik-baik umat? Bercakap kau je Macam mana nak khabar sebaik-baik umat? Bergaduh, berebut, tak apa-apa Kek Melaka tu saya tengok. Apa kerja tu? Orang Islam, betul tak? Yang beriau beramuk orang Islam. Saya tengok yang kawan kita yang Cina India, soalnya ya apa pun tak ada. Ni bukan cerita sesiapa, tak kisahlah tuan-tuan milih siapa, hak masing-masing. Tapi ni nak cerita tu lah hakikatnya. Betul tak? Kan? Macam mana yang terbaik pula? Asal nampak saudara-saudara naik pangkat, mula dia tak ada terus, tak apa dijilat bos tu, nampak? Anak PSA, anak PSO semua macam anak dia seorang pandai. Aduh ya bondo, tak boleh ke kita gembira dengan kegembiraan saudara-saudara kita? Dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu, la ilaha illallah. Cuba ya, dengar imam naik kereta baru, berkilat. Untung-untung dia dapat kita tumpang naik kereta dia. Kita tak payah beli, tak payah servis, dapat naik free teh. Kan tentu kan senang. Kan? Ayo. Ini cerita waktu ni. Berhenti-berhenti. Bak kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, satu tanda dongki dah ada dalam hati kita. Bila sahabat, saudara-saudara se-Islam kita dapat kebaikan, kita tak rasa apa-apa. Itu dongki dah ada. Tak rasa apa-apa. Gembira tak macam, aku dengar dia naik pangkat. Tahu.
Tahu. Macam tu lah. Dia tak rasa apa. Dengar imam Pak Haji tahu ni. Tahu dengar tu. Macam tu lah. Cuba kalau dengar imam kahwin satu lagi, lapar dan tak tahu je. Macam tu ada dah. Tak, contoh ni, contoh ya. Contoh ya, jangan pula kan kopi tanya pula ya. Contoh ya, kalau ada lah rumah imam malam ni. Kan. Asal kahwin lebih mulu dah tak ada. Macam ni lah. Yo ko. Doakanlah yang baik-baik kan. Dengar dia naik pangkat, alhamdulillah. Apa hal senang kita minta tolong dengan dia. Kan senang. Dengar-dengar anak apa ni peso semua alhamdulillah ada juga budak pandai kat kampung kita. Kan? Dengar dia pakai kereta baru, untung boleh kita tumpang sok. Dengar dia kahwin, eloklah tu. Kan bini dah lama meninggal. Yalah masalah dia tu dah berapa umur Kenapa pula? Umur dia dah 75. Betul? Bini 25. Iya kot. Agak atas apa dah disambung ke budak tu, nampak tak? Cubalah kan, sangka baik. Dah jodoh. Kan? Perempuan, betul tak? Angguknya, betul tak? Ni kadang dia berbunga tu, kadang ada orang perempuan, bukan perempuan sinilah, tempat lain. Apa? Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cubalah elok sikit bercakap tu. Doa yang baik-baik, doa yang tak elok apa pasal? Cuba cakap. Alhamdulillah dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Alhamdulillah. Itu kan. Dia tu pun dah lama dah sian, dia tak larat benar tu. Dia batuk pun sampai rumah dan orang kan. Okeylah tu, biarlah dia kan. Kau tak puas hati benar, pergi tanya bini tu. Yang muda tu. Apa yang kau gamar dengan abang Haji tu? Kan kau dah banyak umur Dia ni romantik, ambil kau. Romantik orang tua tu. Pandai bergurau. Ya. Lepas tu setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balik. Dia pokak, tak terangam macam mana. Tapi bukan orang sini tau, tempat lain. Dengan cari pula. Ya. Itulah dia. Buang perasaan-perasaan macam tu. Nabi tak ajar kita. Dan kalau kita tengok juga, pada ketika akhirat tu nanti, syafaat al-uzma ni ada lagi syafaat lain dia anugerahkan, iaitu syafaat diberikan pada para awliya dan salihin untuk meninggikan tingkat kedudukan mereka di syurga. Ada juga syafaat untuk menjemput orang-orang yang masih ada saki-baki iman dalam diri mereka, walaupun sebesar gandum, mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga. Dan begitu juga syafaat diberikan untuk bantu orang timbangan amal kebaikan dan kejahatan yang sama berat, maka Nabi tolong masuk dalam syurga. Begitu juga syafaat diberikan untuk masukkan orang-orang tertentu dalam syurga tanpa hisab. Kira ringkas kalau kita tengok, dia tiga lah, secara umumnya dia tiga. Pertama, orang dapat keringanan di padang mahsyar. Satu. Kedua, dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Direct, tak ada roadblock, tak usah tanya, dia ni masuk tahu. Mudah-mudahan kita masuk dalam tu. Berapa ramai? Ingat tak yang ketika Nabi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dia disuruh oleh Jibril, cuba kau tinjau tak? Kau nampak tak tahu? Itulah ada 70,000 umat kau yang akan masuk syurga tanpa hisab. 70,000 ya kau? Tak, dalam 70,000 tu setiap seorang bawa lagi 70,000. Itu je kau? Tak, dalam setiap 70,000 tu pula dikembangkan, bawa lagi 70,000. Itu je kau? Setakat tu je. 3 layer. Makna kata, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori itu. Amin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi disebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, maka Allah atas permintaan Nabi bantu dengan syafaat Nabi, pindahkan kita masuk dalam syurga serta merta. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Bukan, itu orang kata yang terakhir lah, last effort tu kan. Walaupun sebesar gandum dah disebut kan, walaupun sikit keimanan dia, kan? Dan kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita kena ingat Nabi juga pernah sebut halangan-halangan kita ni nak ikut Nabi ni. Nabi kata akan tiba masanya nanti umat Islam didatangi oleh bangsa-bangsa seluruh dunia mengerumuni seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, pahala tak ramai ke orang Islam masa tu? Nabi jawab,
Sesungguhnya bahkan ramai sekali orang Islam pada ketika itu, tetapi umat Islam pada ketika itu kebanyakannya dilanda penyakit wahan, yang mana dicabut perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam terhadap orang Islam. Penyakit wahan tu apa ya Rasulullah? Takut mati dan cinta dunia. Itulah penyakit wahan. Itulah halangan gitu. Macam mana lah kan? Nak buat macam mana? Nabi minta lah solat tu diskaun. Kita dapat 5 kali je sehari, tu pun ramai yang tinggal. 5 kali kita tengok kita tengok. Satu hari 24 jam, 24 jam. Tak ada siapa dah. Imam lebih 27. Yang apa ketua kampung dapat lah 24 ngam-ngam. Yang lain semua 7 oleh, 6 oleh. Yang pemalih tu 5 jam. Tak, semua sama 24 jam. Tapi bila semayang subuh, berapa minit kita ambil? Ambil lah, kita semayang sendirilah katakan. Atau semayang kat surau, tak kat masjid lah. Berapa minit guys? Semayang tu saja. Ambil lah 5 minit lah. Kan? Kita ambil ayat-ayat simple lah. Kan? Nah. Kemudian, katalah, siap doa lah. Wirid doa, katalah 10 minit. 10 minit satu waktu kita ambil. Ya? 5 waktu berapa? Baru 50 minit. Kita ganap lah sejam. Sejam sehari semalam. Tolak 24 jam tu, 23 jam lagi semua dunia. Tu masalah. Jadi macam mana nak buat? 23 jam tu pun terapkanlah nilai-nilai sunnah dan juga ibadah. Sebab itu je cara dia. Bila bekerja, ingat Allah. Bila bawa kereta, ingat Allah. Tu cara dia. Halangan memang ada. Dunia memang betul. Tengah semayang, jumpa barang hilang. Macam mana? Allahu Akbar. Lah, teh meja pun. Nampak dah. Andal tak andal? Yang perempuan tengah semayang, Allahu Akbar. Lah, lupa jahit topi. Ingat dah kain tu belum jahit topi tu. Tu kerja setan lah tu kan. Dia bawa kita menerawang. Tiba-tiba semua ingat. Tengah semayang sunat tadi, terutama AJK masjid tadi, dah sampai belum Samsul Bat tu kan, risau dah kan. Samsul Bat dia main belak belakang tu jangan risau, insyaAllah Samsul Bat setakat ni dia datang. Kalau dia lambek tu makna salah masjid tu. Sampai dah apa, saya mula terbayang bandar baru Salak Tinggi tu. Nasib baik tapi sana dia kata, oh kampung Salak Tinggi, okey belasnya, okey. Biasa dah sepanjang Jumaat itu ada hutang sini. Jadi makna kata tu halangannya. Jadi kalau kita sayang Nabi, macam mana kaedah Macam mana kaedah? Kita kena tunjuk sayang Nabi sebab Nabi sayang kita. Kan tadi kata tak beriman seorang kamu selagi mana kita tidak mengasihi Nabi seperti mana melebihi daripada mak ayah, anak-anak dan manusia selainnya. Apa pasal? Sebab Nabi sayang kita benar-benar, tuan-tuan. Sangat sayang kat kita Nabi kita. Pertama, macam mana Nabi tak sayang? Nabi kata, ya Allah, umat aku ni janganlah kau bagi umur panjang-panjang, ya Allah. Nabi minta umur kita jangan panjang-panjang. Ada orang cakap, kalau Nabi sayang itu, mintalah umur panjang-panjang. Kenapa Nabi minta umur kita jangan panjang? Sebab Nabi kenal umat dia. Nabi kata apa? Anak-anak Adam ni kalau diberikan 2 lembah emas, kalau tak faham. Kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nak lagi. Telefon tukar, jap tukar. Kereta tayar, kojap sport rim merah, kojap biru, kojap bolam, tukar. Ada yang seorang tu, aku besok dah pencen, tak payah fikir apa lagi dah, relax, duit kena SP aku banyak. Duit kena SP aku ada 500,000, aku relax. Oh, dia kata. 2 minggu lepas pencen pegang senapang depan bank. Kau bang tu nak relax apa lah, kau jom lah. Rupa-rupa habis dipau ke anak-anak. Dia bukan orang sini. Tak, saya bukan kata hina orang bekerja pengusahamatan. Okey, tak, maksudnya ada orang macam tu. Dia cakap dia tak nak kerja lagi dah, dia nak relax, betul. Tapi sebenarnya Allah bagi umur kita pendek ni, Nabi minta ni, yang baiknya apa? Kita boleh bajet umur kita. Tu
Tu sebab tak heran kalau orang-orang lama datang masjid. Jangan malu, saya pesan kat ayahanda bonda sekalian, jangan malu. Saya ni dah tua-tua datang masjid. Jangan malu. We are on the right track, kata orang Sepang. Maknanya di langkah yang betul dah tu sampai ke rumah Allah. Jangan takut. Ada satu hamba Allah, pencen pangkat tinggi, pengarah dekat Putrajaya. Balik kampung, jumpa imam. Imam tolong ajar saya solat. Tak pandai solat, tak reti solat. Gaji tinggi, berpuluh ribu. Dia punya pencen. Tapi, tak tahu solat. Belajar solat dengan imam. Selama ni dia semayang mengikut-ikut. Badan kebanyakan masa tak semayang. Ada orang cakap, dah tua pun nak belajar. Salah. Jangan-jangan dia yang dah tua baru belajar ni lagi elok semayang pada kau yang perasan semayang kau elok. Macam tu kena fikir. Ya, yang penting nak belajar. Kan datang majlis ilmu, belajar, tak tahu tanya. Itu saja, kan? Saya ni pun kan pandai benar. Tu sebab saya kalau orang tanya jangan letak Ustaz Samsul Debat kat banner tu. Letak saudara Syamsul Debat. Sebab kalau Ustaz Syamsul Debat USD mahal, takut tak boleh bayar. Biar ada saudara. Kan? Saja gurau yo kan. Tak, saya pun bukan mengajar benar tu. Kongsi. Kita sama-sama. Ada yang cakap, alah macamlah kau baik sangat. Cakap, tak, ini dan saudara dan bukan baik. Anggaplah ni usaha dan ni nak jadi baik. Macam tu cakap dengan orang. Kalau orang cakap itu macam tu lah. Saya macam tu ya, peduli apa saya. Siapa yang saya tak sawan sama ni. Kan, togak-togak saya cakap. Apa saya takut. Masa saya pakai baju merah tu pun saya cakap. Siapa yang ingat lah kan macam tu. Tak, saya sawan. Betul tak? Dalam golak-golak tu kono macam tu ya kan. Macam itulah dalam kita tengok ni sekarang kan, dalam hidup kita ni, inilah dia. Nabi minta umur tak panjang kita boleh bajet. Umur orang Malaysia ni, kita tengok berapa. Menurut kajian, umur orang Malaysia kebanyakannya 60 tahun. 70 tahun tu kira bonus tu. 80 kira ekstra. 90 gegar vaganza. Kira tak sah lah nak cerita-cerita panjang mana dah. Dan rasa dan boleh 100 ni. Tak ada. Tak usahlah. Ingat tak Nabi Yakub? Nabi Yakub ni hebat. Nabi Yakub ni salah satu kelebihannya, dia berkawan baik. Cukup kamcing dengan malaikat maut. Malaikat maut hari-hari lepak dengan dia. Macam tu lah. Selalulah datang ziarah dia. Bila malaikat maut datang, cuba kalau kita lah dapat kawan dengan malaikat maut, macam mana rasa? Hari-hari dia lepak sama kita macam. Dia punya belagak tu silap-silap Perdana Menteri pun tanya dengan kita. Kau tolong tanya sikit malaikat maut tu, aku bila? Macam tu kan, agak lah kan. Agak lah kalau kita kawan malaikat maut. Yang main-main. Handal tak handal? Handal kan. Tapi Nabi Yakub, satu hari tu Nabi Yakub cakap, wahai sahabatku malaikat maut, boleh tak kau bantu aku satu perkara? Apa dia sahabatku Yakub? Kau khabarkan apa kau nak? Kalau boleh, sebelum kau cabut nyawa aku tu, janganlah kau tahu cabut, bagilah tanda-tanda dulu kalau boleh. Kau jangan risau hai Yakub. Untuk kau punya pasal jangan risau. Paling kurang 3 tanda aku akan bagi. Logo lah Nabi Yakub. Setiap kali Nabi Yakub datang, malaikat maut datang, Nabi Yakub tanya, wahai sahabat, kau datang hari ni nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Aku nak ziarah engkau wahai Yakub. Tambah 2-3 kali tak? Kau nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Aku nak ziarah engkau wahai Yakub. Sampailah satu ketika dah lama-lama tu, kau datang ni nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Sesungguhnya sahabatku, masanya telah tiba, hari ni aku datang, aku nak cabut nyawa kau. Maka tertanyalah Nabi Yakub. Nabi Yakub bersedia, tak ada masalah pun, cuma dia tanya, bukankah dulu kau khabar kau nak bagi 3 tanda kat aku? Wahai Yakub, sesungguhnya aku dah bagi dah 3 tanda tu kat kau. Apa tanda tu? Badan kau yang tagap sudah mula menjadi lemah. Ada tak kan? Dah ada belum? Ada. Badan kau yang tagak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Dah ada. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Kau dah ada 3-3 ni standby. Apa susah? Apa susah? Soalan bocor. Ini rambut dah putih, dah bongkok, tak daya, kelap nandut masuk itu.
Nak ni cerita betul. Saya masa jadi pengarah undang-undang makin, pergi operasi dengan pejabat agama, pergi dengan SPRM, pergi dengan grup, pergi masuk kelab dandut ni, kita serbu kan, yang tak ada lesen, yang apa ni, beroperasi lebih masuk ni masuk. Yang orang tua, bayangkan kita masuk tak tahan tu, telinga bingit tu. Orang tua ni tak apa ditolan dengan dipolok speaker tu, gila tak gila memang. Buruk perangai orang ni, nak cakap apa? Sebaik orang sini tak macam tu. Kau ada lagi pertandingan menyanyi keluar TV yang orang tua-tua masuk tu, jangan ada wakil sini. Kau ada wakil, hantarkan boleh, escort dia ramai-ramai, naikkan dengan van jenazah tu. Tengok tergamak tak ada pergi Kuala Lumpur naik van tu, kawan. Payah awak nak kan, banyak lagi kerja lain kan. Jadi itu dah. Pertama tu Nabi sayang kita tu, Nabi minta umur jangan panjang-panjang. Jadi bila kita umur 50, kita dah mula fikir nak pencen. 55 dah pencen, anak semua dah lopeh, kita pun anak pun nak kahwin, dah ada dah kahwin, kita pun dah tak ada apa dah. Kita pergi masjid. Nampak tak? Tunggu masa je. Kan? Itu yang paling baik. Nampak? Tu tanda Nabi sayang kita, Nabi mudahkan kita sebenarnya. Yang kedua, sahabat pernah tanya, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Aku yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman. Semua tanya, apalah kau rindu kat dia orang lah? Macam mana aku tak rindu kepada mereka? Mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Allah sayang Nabi kayak gitu. Nabi pergi ke Taif. Nabi nak sebarkan agama, nak sebarkan dakwah. Satu pintu Nabi kotuk. Tapi apa balasan Dihimpunkan budak-budak, dia bagi seganggam batu, kau pergi koja orang tu, kau baling dia. Berdarah-darah Nabi gitu. Masa tu Nabi dengan anak angkat dia Zaid bin Harith. Masa tu penuh kasut Nabi itu dengan darah. Sepatu Nabi tu bila dia tuntungkan, mencurat darah keluar. Datanglah malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan penduduk Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata jangan. Tengok Nabi itu, jangan. Barangkali mereka tidak, memang betul mereka tidak beriman pada Allah dan pada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Rupanya betul hari ini penduduk Taif 100% Islam. Kalau Nabi bersetuju lah dengan proposal tu, hilang Taif dah daripada muka bumi ni. Mana? Iya. Kalau kita lah, kau nak tak aku timpakan yang gunang, elok tu kau dah datang, kau bagilah, garam lah so, kalau kita. Tapi Nabi tak. Nabi tak sayang gitu. Jadi tuan-tuan, kau sayang Nabi, pergilah Makkah. Pergi Makkah, pergi Madinah. Ni dah boleh pergi ni, pergilah. Rugi kalau tak pergi. Hari tu dah rasa macam dah tak boleh pergi, bertuahlah orang yang dah pergi. Berapa ramai orang menyesal, dulu patut aku boleh pergi, aku tak pergi, baru tahu. Yang terbaru saya maklumkan, tengok Samsul Bab bagi berita baru. Yang terbaru airport Jeddah dan airport baru, airport Madinah pun dah buka, alhamdulillah. Hari tu Madinah tutup, jadi kita cadangkan turun Madinah sebab hari tu boleh buat umrah sekalinya. Sebab kita cadang masuk Madinah dulu, sebab andai kata hari tu yang masa sekali tu kita masuk Makkah dulu, kita nak ambil umrah, kita dijadualkan ambil umrah katalah hari Senin, kita punya flight pagi esok, tiba-tiba flight delay, malam esok pun naik flight, sampai sana dah topeng waktu umrah, tak boleh buat umrah. Tapi alhamdulillah yang terbaru dah boleh buat lebih daripada sekali, so tak ada masalah. Boleh buat lebih daripada sekali, dia macam pakai My Sejahtera tu jugalah. Kita dah habis je buat umrah, kita tekan je, kita nak register, nak buat lagi sekali umrah kan, dia akan beritahu tarikh dia bila. Jadi tak berasak-rasak dalam tu teruk macam dulu, tak ada dah. Kemudian bilik, saya tak tahulah package orang lain. Kalau nak pergi dengan saya tu, dia satu bilik paling ramai pun 2 orang. Kalau nak empek lama tak ada masalah. Kalau empek, orang kata kalau nak duduk berempek boleh, kalau keluarga kita boleh usahakan. Dan tak ada lagi dah beratur boleh makan makanan panjang-panjang, tak ada lagi dah. Pergi disaji pun dah tutup. Kek Sanun, dia tak ada bisnes kan. Sekarang ni makanan senang, semua hantar kek bilik. Macam tu lah. Ya, dan lepas tu saya nak pesan ni. Kalau ada package yang tawarkan tu bawah daripada 6990, mohong.
Kemudian pelancongan dah tetapkan ni seperti itu semua. Kemudian pelancongan beritahu 6 sana-sana 7,000 katil lah. 7,000 katil okey. Ya. Kalau pergi dengan saya tu insya-Allah hotel paling jauh 100 meter. Paling jauh. Paling dekat 50 meter. Kau nak dekat ke kau tidur dalam masjid tu. Contoh payah mana kan. Nanti tapi flyer saya dah habis, tapi kalau apa siapa yang nak nanti ambil nombor phone kita bagi. Ya. Jadi nak pergilah, sekali boleh pergi. Kan? Bila pergi tu nak pergi makam Nabi. Jangan main-main. Siapa tanyalah orang semua yang ada pengalaman waktu first sampai mesti menangis dia. Tak ada yang tak menangis dah. Oi lain. Tak pernah lagi orang balik daripada tanah suci ni. Dan tak nak pergi lagi dah. Tak ada. Semua minta, ya Allah kau sampaikanlah aku lagi, ya Allah kau sampaikanlah aku lagi ke sana, ya Allah. Semua minta kan. Ya. Lepas tu kalau ada nak azan. Dah masuk Isyak. Azan dululah Bilal. Okey, sambung ya.
Jadi boleh pergilah ke tanah suci kan. Saya pun ikutkan patut tahun lepas yang patut pergi haji tu, tahun sebelum ni. Patut pergi haji, nama naik dah. Tak payah pergi dah. Covid berlumba-lumba naik kan. Payah apa lah kan. Belum rezeki, insya-Allah mudah-mudahan. Kan? Jadi sebenarnya pun kita kena faham tu semua kuasa Allah tu kan. Bukan sebab dia duit dia pergi dah. Kan kadang ada duit anak-anak kumpul-kumpul ada duit cukup boleh pergi kan. Dan duit tak ada, tak ada betul. Dan nak pergi doa, jangan risau, adalah keajaiban Allah Taala bagi kat kita ni. Kan? Dan bila kita kata kita sayang kepada Nabi juga, apa lagi tanda Nabi sayang? Nabi juga kan, Nabi ni Nabi simpan. Kalau kita tengok doa Nabi tak pernah jahanam kan. Umat dia tak pernah doa, ya Allah kau terbalikkanlah dia, ya Allah terlangkup dia, tak ada. Nabi tak pernah doakan macam tu. Nabi simpan doa tu, jadi kota dia dibawa kepada akhirat besok nak jadi syafaat. Itulah dia. Dan bila sayang Nabi macam mana cara nak sayang Nabi? Kalau kita nak sayang Nabi, tu yang disebut faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Kena selalulah sebut nama Nabi. Macam manalah nak buat sama Nabi ni? Macam tadilah bila selawat. Kan? Bila kita dijemput, jom kita berselawat dulu sebelum start ceramah. Kan? Paling cantik tadi berdiri. Tapi ramai yang tak diri. Kan? Lutut pun sakit. Kan? Nah, betul lah kita sayang kat Nabi. Usaha kita sakit lutut tu berdiri juga. Berdiri. Ada pahala tu. Kan? Selawat. Sebab Nabi kata apa? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawat banyak-banyak. Rugi gitu. Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bagaimanakah digambarkan malaikat itu kepalanya sampai ke bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulu pada sayapnya itu menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Punya besar lah tu, besar kan. Tapi untuk makluman semua, itu adalah antara saiz yang paling kecil sekali. Ada yang lagi besar, malaikat maut berganda lagi besar, malaikat yang lain lagi besar. Jadi nak bagi tahu, setiap kali umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, maka Allah akan perintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah itu. Bila keluar saja dia akan mengibas-ngibaskan sayapnya. Tertitislah satu titisan nur pada sayap-sayap bulu-bulu yang banyak tadi, yang menyamai jumlah makhluk tadi. Itulah jumlah dia. Setiap titik yang banyak tadi, jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan orang yang berselawat ni sampai hari kiamat. Betul tak orang tu kodokut? Bapak kodokut kalau orang tu tak selawat. Macam itulah ayatnya. Ni bukan kodokut ni lah, kodokut campur komut. Punya teruk kan. Malahan disebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Maksud bakhil? Handal orang Sepang ni. Bahasa Arab ni faham. Bakhil, kodokut. Belajar dengan siapa? Piramli kan. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Tu Nabi kata. Tu sebab digambarkan ada ketika zaman sahabat, ada seorang ni dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia nampak Nabi, Nabi pandang tempat lain. Kenapa Rasulullah kau marah aku ke? Aku tak marah kau. Habis tu apalah kau pandang tempat lain nak? Kerana sesungguhnya aku tak kenal kau siapa. Macam manalah kau tak kenal aku? Bukankah semua orang menyatakan bahawa kau lebih kenal mak ayah, kau lebih kenal umat kau lebih pada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang betul cakap orang tu. Aku kenal umat aku lebih pada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa. Kerana dalam hidup kau tak pernah sekali pun kau selawat pada aku. Terjaga daripada tidur, meraung. Mulai saat itu dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 100 kali sehari. Dan selang beberapa minggu dia bermimpi bertemu Nabi.
Dan kali ini Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Jadi konolah selawat banyak. Kan? Tu tadi lepas semayang tadi imam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Selawatlah mana yang kita boleh. Ataupun alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram. 1000 selawat ke atas Nabi dengan Rasul yang terakhir yang mulia. Dia ada lirik tu, ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji marang pangeran. Faham tak kan? Saya pun tak faham. Bodoh kan. Tu selawat syair Jawa. Tengok dalam YouTube ada. Selawat syair Jawa. Maklum saya Jawa pun, dia belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka campen Asia tu. Jawa campur Minang jadi janang, bantai lah kan. Tak, maklum saya yang pandai cakap Jawa tu pun dia kata, oh tak dapat tu halus betul, dia kata Jawa halus betul. Oh okey. Jadi tak apalah. Tapi makna kata selawatlah macam mana. Ya Nabi salam alaika, tak kisah. Selawatlah. Tak. Sebab kita besok nak syafaat Nabi, bila akhirat besok tengok dah cerita akhirat pula. Akhirat pun panjang cerita, sikit yang saya ambil. Dah 2 dah ceramah kena panggil lagi ni, apa ni? Tadi surah Mi'raj, ni cerita akhirat pula. Nabi ni nak perjalanan kita ni dalam perjalanan kat padang mahsyar ni cari bantuan, jumpa Nabi Adam minta bantuan. Nabi Adam kata nafsi, sendiri-sendiri, tapi tolonglah. Minta tolong dengan Nabi Ibrahim, sendiri-sendiri kata. Tapi tolong kau dah. Jumpa Nabi Musa kata tak payah tolong, kau pergi Muhammad dia boleh tolong kau ni. Masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain tu, perjalanan dia 1000 tahun. Itu yang tak terdaya tu. Akhirnya jumpa Nabi, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kalau Nabi kata, umatku kemari. Tapi kalau kita, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah, kau siapa? Habislah gitu. Ataupun, ya Rasulullah bantu aku Rasulullah, aku macam pernah dengar suara ni, tapi kat mana? Rupa masa selawat tadi tu dia tak kuat warna suara. Antara keluar dengan tidak dah lah pakai mask langsung tak kena. Tu mak cakap betul ni, tu orang cakap ni kena selawat betul-betul. Selawat. Rugi gitu. Kan? Macam Nabi lah bab sedekah kan. Nabi ni sedekah, jangan cakap Nabi miskin, cuma Nabi memilih hidup bersederhana. Nabi tak kerja dunia ni. Tapi nak kebal Nabi miskin, nak Nabi paling kaya. Sebab apa? Hari-hari ada orang ditolong kan. Macam mana kata Nabi miskin? Yang miskin kita tak ada, tampik dah. Ya. Itulah saya ingat saya nak menyumbang dongai-dongai nak baca Yasin kan. Saya ingat saya nak sumbang tu. Berapa ramai kat katalah imam kata dalam 150. Tak apalah lain kali lah. Tak jadi dia. 150 ramai kata. Apa bondo sedekah nak sikit-sikit. Sedekah lah apa banyak. Kan ikut kemampuan lah. Kau dah tahu 150. Oh tak terdaya dah bagi banyak-banyak ni. Tak apalah mam, saya sedekah buah. Ya, jadilah. Kan? Dah tahu Samsul Ubat nak datang. Tak ada seorang pun tanya Samsul Ubat kau makan apa. Aduh, selera pengusi ikut tu masalah. Tak ada contoh. Tak, tapi sedekah betul. Makna kata kalau kita tengok kan, Nabi ni hidup bersederhana. So kita ni nak ikut Nabi. Pertama kita selawat ke atas Nabi, yang dah sebut tadi, selawat atas Nabi. Yang kedua, tanda sayang Nabi adalah dengan cara kita buat apa yang Nabi gama, tinggalkan apa yang Nabi tak gama. Maksudnya hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Dan Nabi punya sayang kat kita. Sekali lagi tanda sayang Nabi kat kita. Nabi letak standard yang paling rendah sekali. Maksud standard rendah paling ringan lah, tak susahkan kita. Nabi kata, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku.
Dan siapa sayangan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. 1 bukan 10. Siapa yang hidupkan 5? Tak. Siapa hidupkan 10? Tak. Siapa hidupkan 100? Tidak. Siapa hidupkan 1 sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Makna Nabi ni nak bagi hint apa? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nampak tak? Kan susah warna dah. Apa yang paling senang kali? Mentadara. Makan. Makan apa? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Buatlah macam tu. Paling susah waktu PKP tu. Tak dapat macam tu tau. Sukan yang paling popular waktu PKP tu apa? Jogging, basikal, nak membadak kat atas katil. Itulah sukan paling popular sekali. Membadak sampai tengok TV sambil mengunyah sampai terlalap. Tu dah. Itu membadak nama itu. Kan macam mana tak kau mau termasuk yang bercakap ni. Ada yang benar nak dimakan kan. Sekarang ni cerita Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Dalam bab makan, sunnah Nabi apa? Nabi tak pernah mencerca makanan. Tak sedap, pahit. Siapa masak ni? Nampak ayat jangan. Nabi tak suka, Nabi tolak tapi macam tu je. Tu sebab kalau pergi kenduri kan sekarang ni dah musim mengawan ni. Kenduri kahwin setiap minggu. Kan musim mengawan lah tu kan. Jadi kalau pergi kenduri, jangan tahu ambil sonduk banyak-banyak nasi, ambil sikit dulu. Kalau sonap, pergilah tambah. Kan apa nak malu pula? Kita nak bagi pahala kat tuan rumah, kita makan banyak, lagi besar pahala Iya, tapi kontrol lah. Oh ni 9 khabar sampai menteneng perut atau menteneng. Menteneng macam tu sebut dia tak ada MEN menti tak ada. Memang menteneng tu kira padat sandat betul perut tu sampai tersandar lah macam tu lah. Tu menteneng lah tu. Dia mula nampak kipeh tu banyak janah tu menteneng tu. Kan? Ya. Jangan ikut Nabi. Nabi minum air masak macam ni. Ni air mineral kan. Kalau air masak kan, air masak minum. Cara Nabi minum je lah. Nabi minum, ni saya tunjuk lah, payah buat lah, tak faham. Dia cara Nabi minum. Kau nak tahu, Nabi minum paling kurang payah warna. Kalau tadi letak air tak dituang tu semua lah tu kan. Bismillahirrahmanirrahim, minum kurang-kurang 3 toguk. Kan elok nampak tertib itu. Lebih tak apa, tapi jangan kurang dari 3. Nampak? Makna tertib. Bak kata orang dulu makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kan elok roman tu. Tapi kau minum macam ni tu tak pek pada sunnah tu. Ipueh hati dan haui kan. Makna kita minum ni kan ikut sunnah Nabi air masak. Jangan cakap air kosong minta apa hal kau. Nampak ayat kita jawab kan sunnah Nabi. Dan jangan sekali-kali kita sebut macam ni. Kan ada orang berbuat, kau ni maafkanlah dia, alangkah Nabi pun ampunkan umat. Tengok ayat ada yang jawab apa? Itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Kalau dengarkan Nabi, kau cik hati Nabi. Tuan-tuan ingat Nabi tak dengar ke? Besok akan dipertontonkan Nabi dah sebabkan itulah Nabi akan kecewa dengan kita. Baik jangan. Ya, hati-hati. Orang perempuan, kalau laki nak kahwin lagi, jangan kita marah. Dak ni cakap betul. Bincang elok dengan suami. Abang, saya bukannya tak setuju abang kahwin. Cakap macam tu. Jangan marah. Sana, hantar Nabi ni. Mau mati-mati. Sabar. Abang nak kahwin, saya bukan tak nak setuju bang. Tapi dengan saya pun abang tak adil. Macam mana bang? Saya tak nak abang besok dipertanggungjawabkan. Nampak? Betul tak yang tu? Bang ni, hantar saya balik mamak saya. Pinggan terabang, apa terabang. Sama. Nampak ni usaha lah kan. Ni usaha. saya tolong buat pembuka ya. Pembuka pandai lah ya. Tak, tapi memang betul. Makna tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Apa lagi? Nabi Gama makan buah tamar.
Ada orang sebut bayangan, memanglah dekat negara Arab dulu mana ada lemang, mana ada simpit itu masa pagi raya kan Nabi amal makan buah tamar kurang-kurang 3 biji. Pagi raya puasa kita disunatkan makan dulu sebelum sembahyang sunat Aidilfitri. Sebab nak membezakan pagi Ramadan dengan pagi Syawal. Hari raya Aidil Adha kita disunatkan makan selepas sembahyang sunat Aidil Adha. Jadi yang paling baik makan buah tamar kurang-kurang 3 biji. Zaman Nabi lu mana ada lemang, memanglah dia tangan cakap macam tu. Ada yang main-main cakap macam tu, jangan makanlah buah tamar. Dan orang kita percayalah ijma' ulama kebanyakan ke sepang ni sependapat. Buah kurma nak jumpa bila? Tengok kan sependapat tu. Puasa dia jawab. Bulan lain tak ada tu. Dua makanan sunnah yang paling kena ada ke rumah orang Islam ni. Pertama buah tamar, kedua madu. Faham perempuan? Faham nak? Madu labah. Biar orang sebut. Okey. Gurau ya. Hanya marah pula. Ya. Jadi makna kata kena ada lah. Letak je ke rumah tu buah tamar. Saya punya buah tamar tu pun yang itu pun ada sikit lagi. Kurma yang saya apa tu saya tak sama macam yang orang lain jual tu, dia yang saiz mini tu. Jadi kita makan tu bolehlah nak capai 7 biji tu. Insya-Allah. Dekat Nabi kata dalam hadis Nabi SAW apa? Barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan dan juga sihir. Ya, tu sebab amal 7 biji buah tamar. Kalau boleh angkau ganjil 3, 7, 9 seboleh 33. Kambung makan kurma je tu. Dan kurma paling baik sekali kalau ikut Nabi kurma ajwa. Tapi kalau hari-hari makan kurma ajwa tu boleh botak kepala tu. Bukan sebab dia rasa harga mahal. Tapi sekarang dah tak mahal benar nak bandingkan ikan siakap mahal siakap macam tu. Kan sampai ni tu Astagfirullahalazim ya Allah. Jadi itu dia. Lepas tu apa lagi? Kita ikut Nabi dari segi Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kira lah apa pula aku ketua. Dia lah kena bagi salam ke aku. Aku lagi tua, dia yang muda pula. Kan? Aku ni dia patut bagi salam kat aku. Jangan macam tu. Apa salah? Assalamualaikum semua sihat ya. Waalaikumsalam pakcik sihat. Apa salah? Kan? Dalam banyak keadaan Nabi akan bagi salam dulu. Jadi kita berebutlah bagi salam. Kemudian apa lagi? Nabi juga tersenyum. Senyuman Nabi ni paling manis lah. Pernah seorang fakir miskin bawa buah bagi kat Nabi. Ya Rasulullah sedihlah timur buah ni. Nabi pun bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan. Kau suka Rasulullah? Nabi senyum ya. Kau suka Rasulullah? Nabi senyum, Nabi makan. Riang betul hati fakir miskin. Lokek-lokek tu ada sahabat nampak. Besok dia ajak kita makan, ini tak diajak pahala kan. Makan sudahnya habis. Tinggal tangkai berlalulah fakir miskin ni. Senang hati Nabi goma betul kek buah aku bagi tu. Senyum sampai kesudah habis makan Sahabat pun datang. Ya Rasulullah besok kau ajak kita makan. Yang ni taklah kau ajak makan. Apa cer? Apa cer tu saya lah cakap tu tak ada. Dia cakap macam tu dah. Saya tanya kenapa lah tak ajak makan. Maka Nabi kata apa? Ketahuilah sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam. Nabi kata, sungguhnya aku tak sanggup membiarkan sahabat aku makan buah yang masam. Dan kenapa aku tak ajak kau tadi? Satu lagi sebab aku takut kalau kau makan kau tak boleh tahan mulut kau. Kan kau cakap, ui masam buah ni, kau cik hati orang tu nanti. Tengok Nabi, dalam satu perbuatan Nabi cover dua perkara. Nabi sambil tersenyum, Nabi boleh cover bergurau senang dengan sahabat makan dengan Nabi, makan buah tamar. Macam kita lah makan sate dengan kawan kita. Kita makan sate, lidi tu saja kita letak kat pinggan kawan kita. Macam dia makan lagi banyak. Pernah buat tak? Pernah buat tak macam tu? Pernah kan? Nabi rupa zaman Nabi dah berlaku. Sahabat-sahabat makan buah tamar dengan Nabi, biji tu dah letak dalam pinggan Nabi. Kap letak. Nabi senyum, Nabi nampak. Nabi baik tak hati. Dah habis tu sahabat bergurau, ya Rasulullah, banyak kau makan ya Rasulullah. Nabi senyum, alhamdulillah, tapi korang lagi hebat. Dengan biji-biji kau telan. Dah pinggannya kosong. Tengok Nabi bagi, nampak? Tengok Nabi. Itu Nabi.
Dan sahabat ada satu peristiwa tu, seorang sahabat tu dia duduk, dia bercerita, dia tengah seronok bercerita, dia tak sadar dia himpit kaki Nabi. Nabi tak sahut, kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaki aku ni, pahal tak? Nabi biar je, tengok adab Nabi, tengok Nabi tak nak ganggu keseronokan sahabat tengah bercerita, dia biar je. Tu sebab macam kita tengah duduk, kayak apa, kawan-kawan tengah bercerita ni, jangan potong cerita tu, biar dia cerita, kamu masuk cerita kita. Tu adab. Macam makan kan, makan satu apa AJK dengan penceramah, kalau penceramah belum habis, janganlah habis dulu kan, slowkan sikit. Dia adab kita makan ni, kita kena ambil yang dekat dengan kita dulu, jangan langkau jauh. Satu lagi, kalau nampak orang tu belum habis lagi, kita perlahankan rontak kita makan tu kan, kita nampak dia biarlah tambah kan, macam tu. Banyak Nabi ajar, kalau pergi rumah orang, bagi salam, jangan menghadap pintu rumah itu, tukar topi sikit. Sebab bila dia buka pintu, dia ada masa, dia nak surukkan dalam rumah itu. Sekejap, pap, dia pun komeh-komeh. Tu maruah dia tu, aib dia. Bagi salam, Assalamualaikum, 3 kali bagi salam, balik. Jangan, kita tak berhak pun nak kacik hati dengan tuan rumah. Assalamualaikum 3 kali. Aku nampak selipar kau kat luar ni, tak payah. Kerana aku tak tahu kau ada kat dalam tu. Jangan buat perangai macam tu. Ya. Ataupun kita nampak dia, Assalamualaikum, kita nampak dia kat dalam tapi dia tak roti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau siap kau tak bagi dan masuk ya. Lepas seminggu kita jumpa dia pun minta maaf. Aku minta maaf tau itu. Apa hal lah? Aku puas bagi salam, kau tak bagi masuk pun. Aku boleh pergi gaduh dengan bini aku kan, kau takut kau masuk dengan kau bergumpal dengan bini aku kan, tu aku tak nak. Faham lah apa sebab kan. Tu sebab jangan kita sangka buruk dengan orang. Adalah masalah itu. Bono ni orang cukup tak jaga waktu raya, cukup tak jaga. Tapi 2 tahun ni alhamdulillah lah semua jaga. Memang tak boleh pergi kan. Betul, semua aja senyumnya. Nabi tengok isteri Nabi bila masak macam mana. Bila masak masin, macam mana Nabi buat? Nabi tetap senyum. Nabi kata, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Cubalah buat macam tu. Cakap dengan bini kita, wahai pipi, tak apa pipi kau ni kemarin tak roti pun lah, aku pipi kau ni jenis apa kan. Tak kisahlah kan. Kemudian tu yang pertama. Kemudian apa? Bersyukur banyak-banyak. Nabi bersyukur. Apalah makin ke bawah kursi ni. Kan? Nabi bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, walaupun Nabi ni tak berdosa. Nabi kata, salahkah aku bersyukur sebab aku ni dah tak ada dosa? Nabi kata macam tu. Nabi menangis semayang. Kita yang banyak dosa ni relax ni. Itu Nabi. Kemudian apa lagi? Nabi juga banyakkan sedekah. Kita pun kenalah banyak sedekah. Percaya cakap saya, siapa yang dah poning-poning kepala dan banyak mana masalah dalam hidup dia, pesan saya dengar ni, ambil nombor akaun masjid ni. Nabi pesan barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal 2 perkara. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh dan juga sedekah subuh, jangan tinggal. Sedekah subuh tu paling senang. Zap, sen. Masjid, kampung, salat tinggi, zap, RM1. Lepas tu adalah reference, zap, doakan saya kaya tu. Itu tak teraya tu. Bagi RM1 nak kaya. Kan? Tapi betul lah tak? Tapi buat, walaupun sikit tapi berterusan. Buat, walaupun RM1, buat. Tengoklah, dalam seminggu berubah hidup kita. Percaya cakap saya. Tuan-tuan percaya kat Nabi. Nabi dah khabar. Bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Apa lagi? Buatlah. Semayang sunat sebelum subuh jangan tinggal. Cuba buat. Tapi subuh lah, on time lah. Bukan subuh gajah tu. Ada yang tahu tu subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur. Apa kerja kau subuh macam tu? Tak peranjat imam, siapa pula kunut tengah hari ni? Tengah hari kunut kan? Ya, bangunlah. Kan? Nak murah rezeki, jagalah. Kemudian apa lagi? Jaga silaturahim.
Nabi cukup jaga silaturahim. Kan, kita jangan kau dengan aku tak ada apa-apa lah, cukup lah aku dengan dia tak ada apa-apa. Benda yang paling borek dalam hidup kita tapi mulia di sisi Allah, apa dia? Minta maaf dan memaafkan, cukup borek tapi mulia di sisi Allah. Dengar ya, minta maaf dan memaafkan paling baik sekali satu syarat. Bila nak minta maaf dengan memaafkan, satu je syarat dia. Syaratnya adalah tak ada syarat, tu syarat. Jangan letak syarat memang tak nak baik. Percaya cakap saya, ke mana nak jumpa aku, memang tak nak gaduh-gaduh ni. Bayar dulu duit aku 10,000 tu, kalau tak aku tak nak baik. Tak percaya, dah bayar pun tak baik. Ada, dia hanya sekadar nak melepaskan apa dia nak. Itu semua sebab dunia, sebab yang kita nak. Kalau ya pun cakap je macam ni lah, aku nak minta maaf banyak dan aku pun maafkan kau. Tentang duit tu, kau ada duit sok kau bayar lah. Aku pun tak ada nak borek-borekkan. Kalau ada duit sok kau tolonglah bayar. Kalau anda kata aku pergi dulu sebelum kau bayarlah kat keluarga aku. Kalau sampai kau mati kau tak boleh bayar, aku halalkan lah. Senang. Ini kita biar dia melutut akhirat sok minta maaf dengan dia. Contohlah kita cakap macam tu kan ada orang cakap macam tu, biar dia melutut datang minta maaf dengan aku akhirat besok, kita cakap macam tu. Contoh katalah kita dapat masuk syurga, dah kepuas kena seksa pak masuk syurga. Nak masuk nanti dulu, kenapa lah? Dulu kau pernah cakap kau suruh orang tu melutut minta maaf dengan kau lu, kau tunggu jap. Kawan tu pula kena seksa 1000 tahun, puas nunggu, alah tak dapat masuk syurga tu. Siapa suruh? Kita yang letak syarat tu. Tu sebab jangan pening-pening kepala. Orang yang memaafkan orang yang lapang hatinya, tidur berkoruh, tak faham berkoruh, berdengkur, leno tidur, tak usah cek pasal dengan orang tu ya. Maafkanlah. Macam saya tadi, saya maafkan lah. Orang cakap-cakap dengan saya belakang saya tadi, saya maafkan. Saya lalu tadi, bukan saya tak dengar, tinggi bukan saya tak dengar, salah kau saya tinggi abang kan. Saya maafkan dah tu, saya siap, senang, tak payah tuntut apa-apa nak, senang kan. Tu dia silaturahim. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, dengar hadis ni betul-betul, semua orang kena ingat hadis ni. Tidak ada dosa, dengar tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Itu sebab orang putus silaturahim, dunia lagi dah dapat bala, akhirat so dah confirm. Menerhaka pada mak ayah, berapa banyak dah kita tengok contoh. Atas dunia tak senang hidup. Kau boleh bercuti bawa anak bini kau, bawa semua, mak kau langsung kau tak peduli kan. Ada belanja makan, bawa semua, segala umat, segala orang kau boleh bawa, mak kau tinggalkan. Apa perangai anak macam tu? Bukan mak tu makan banyak mana pun, tapi dia nak bersama dengan anak dia. Ada kan? Ada kan? Jaga silaturahim, jaga hubungan. Kemudian sabar, Nabi pun sabar. Apa lagi? Nabi memperbanyakkan solat. So kita kalau banyak-banyak solat tu pun, kita solat sunat tu pun, yang paling best sekali saya solat sunat kat mana tu? Kat atas kapal pelayaran. Lepas azan kiblatnya dah bertukar. Ya atas kapal kan bergerak. Kapal bukannya stay. Kan? Lepas qamat dah bertukar lah sekali. Menghadap senyap pula dah. Tu pengalaman lah tu. Tahajud dekat dalam tahajud, solat sunat taubat kan. Macam begitu juga Nabi ni bergurau senda. Bukan Nabi tak bergurau, Nabi bergurau juga. Suami isteri memesra-mesra, itu Nabi. Nabi dekat rumah, Nabi panggil macam mana Nabi dengan isteri Nabi macam mana. Nabi bergurau, Nabi berkerja-kerja dalam rumah, balik kan buat dalam rumah, jangan kat luar. Kan nampak lah orang pula kono siap tu macam tu kan. Ada tak Nabi main lumba lari dengan isteri Nabi? Ada hari Nabi bagi isteri dia menang, ada hari Nabi menang. Pun boleh buat tak? Cuba buat.
Ni mentai menyuk-nyuk. Anak dah tak ada, semua pergi Kuala Lumpur, pergi bandar mau kerja. Dah dia berdua menyuk-nyuk. Seminggu tak jumpa. Jumpa kantor polis, jumpa IPD Sepang mana pergi. Tak tolong tuan lah. Seminggu dah laki saya tak balik. Dan main nyuk-nyuk itu langsung tak balik dah. Yo ke? Polis datang rumah, rupa dah koreh dalam almari tu. Sosak napih dalam almari bilik tu jangan buka pula. Ayo, sah betul lah. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi, kadang Nabi ni, Nabi tadah lutut Nabi jadi tangga untuk isteri dia naik kenderaan, naik kuda, naik unta. Tapi kita kalau nak buat, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah ya. Rak umat apa yang kau makan ni milah. Hoi. Bukan nama sebenar. Kan. Tu terbayang tu. Kan. Lepas tu Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Saya jamah kat Johor menyaut perempuan tu. Tak muat besen lah. Siapa suruh kau pakai besen dah tu yang paling besar ustaz. Tak kisahlah. Ada orang tua yang tak teraya tengok la ilaha illallah. Sesat tengok dah mandi malam tutup lampu agak-agak je. Mana pula laki dia ni. Tak rasa-rasa tak ada. Rasa-rasa tak ada mana pergi buka lampu dah terbaring motor tu. Kan? Tak kisahlah. Tapi di penghujungnya sikit lagi ya. Hujungnya nak beritahu bagaimana kemuncak kesayangan kasih sayang Nabi kat kita. Tuan-tuan dan puan kalau ada masa balik sekarang cuba tengok khutbah takhir Nabi. Apa yang Nabi pesan? Itu anggaplah tu ada sebagai SOP yang kita kena patuhi. Pesan takhir Nabi tu ni dah buat belum? Tengok balik. Dan kemuncaknya adalah ketika Nabi nak wafat ni. Ketika khutbah takhir Nabi, ada yang pandangan katakan 2 ke 6 bulan Nabi wafat lepas Nabi baca khutbah takhir. Ada juga pandangan antara 2 tahun. Mungkin antara 1 ke 2 tahun Nabi wafat. Ketika Nabi nak wafat ni, Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut, kau turun, kau pergi rumah Muhammad ni, rumah kekasih aku ni, kau pakai elok-elok lawa wangi-wangi nak pergi rumah dia. Kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk pun kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam tu sekali lah malaikat maut dengan Nabi kita. Dengan kita tapik dah, tiba dah depan mata. Macam tu ya. Kan? Jadi ketika itulah, ketika datang malaikat maut tu, maka anak Nabi beritahu, ya Rasulullah, ada seorang lelaki tak pernah kulihat dia, pakaiannya begini-begini. Ceritalah. Suruhlah dia masuk, sesungguhnya itulah dia orang yang menghapuskan kelazatan dunia. Itulah dia yang akan mengurangkan jumlah jemaah. Itulah dia malaikat maut. Ada sedih dah semua. Masa tu lah panggillah dia masuk. Bila dia masuk dia tanya, Jibril mana? Jibril tak nak kau jumpa aku. Jibril dah menyuruh siap-siap. Sebab Jibril tak sampai hati nak tengok. Tapi bila dah Nabi seru tu, Jibril mana? Datang dah. Wahai Muhammad, aku kat sini wahai Muhammad. Dia kata, tak ada kau hiburkanlah hati aku ni. Sadapkanlah hati aku ni, gembirakan hati aku ni. Tak ada ke apa-apa berita kau nak gembira hati aku ni? Sesungguhnya malaikat bidadari semua sedang berio-rio nak kemahkan anak-anak menghiaskan syurga untuk kau wahai Muhammad. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Ada tak berita lain yang boleh gembirakan hati aku ni? Ya wahai Muhammad, sekarang ni malaikat dengan bidadari semua berbaris ni, semua nak nyambut kau masuk syurga. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada kau berita lain yang kau boleh hiburkan hati aku ni. Wahai Muhammad, diharamkan syurga tu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Barulah Nabi tersenyum. Gembiralah hati Nabi. Alhamdulillah. Bila Nabi panggil malaikat maut, marilah rapatlah pada aku, kau cabutlah nyawa aku. Waktu malaikat maut cabut nyawa Nabi, Nabi mengorang kesakitan. Nabi kata, ya Allah sakitnya. Nak beritahu kat semua fakta Nabi kita kekasih Allah pun sakit. Ini kan pula kita. Dan Nabi kata masa tu apa? Punya sayang kat kita. Nabi kata apa? Ya Allah sakitnya ya Allah. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Tengok Nabi masih ingat umat dia. Ya Allah, Nabi minta, ya Allah kau berikanlah semua kesakitan umatku tu, bagilah ke aku biar aku tanggung, tapi jangan umat aku sakit macam ni ya Allah. Bayangkan. Dan tu sebab ada pandangan menyatakan
Kita mati dicabut nyawa tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 saja, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungan untuk itu. Punya sayang Nabi kayak gitu. Tapi tetap sakit. Jangan cakap tak sakit, memang sakit. Digambarkan malaikat maut waktu di penghujung dunia nanti, dah mati semua orang, dah dicabut nyawa, tinggal malaikat Jibril, dah cabut nyawa Jibril, cabut nyawa Jibril, cabut nyawa malaikat lain, tinggallah malaikat maut dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, wahai malaikat maut, sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Maka dicabutlah nyawa dia. Waktu cabut nyawa dia tu, dia kata, ya Allah sakit, baru dia tahu sakit. Masa dia cabut sendiri tu, dia cabut rambut, dia kata, kalau aku tahu macam ni lah sakit dia, tentu orang yang beriman dan bertakwa dulu, aku akan cabut lagi rambut lagi, sebab dia ingat dah rambut dah. Bayangan, itulah nak bagi peringatan get semua. Dan begitu juga ketika di akhirat nanti, ketika Nabi nak bawa, kita bawa cerita yang elok ni, cerita yang baik, kita masuk syurga dengan Nabi. Nabi nak bawa kita, tiba-tiba terdengar bingit telinga ni, pokak bunyi apa ni, bunyi mengaum, bunyi apa tu? Rupanya bunyi ngauman api neraka. Yang sampai bingit telinga ni, berapa jarak 700 tahun perjalanan. Bila macam tu, macam mana nak buat ni? Nabi pun kata, demi umatku yang bersolat, berpuasa, berzakat, berhaji, demimu ya Allah, beribadah kerana-Mu ya Allah, pergilah kau wahai neraka. Pergilah kau wahai api neraka. Makin okey api tu. Makin Nabi halau, makin okey. Makin Nabi halau, makin okey. Macam mana nak buat ni? Akhirnya datang Jibril. Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau siramkanlah kepada api itu. Nabi pun ambil, Nabi siramkan ke api itu, padam api itu dengan izin Allah. Nabi pun tanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan ke aku ni? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Jadi orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan. Biarlah menangis kerana Allah. Kita pun paksa diri kita, paksa diri kita menangis kerana Allah. Dunia ni nangis supaya Allah tolong kita akhirat besok. Ini soalan bocor satu lagi. Buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, penenang jiwa tu, tajuk menangis kerana takut pada Allah. Baca. Bayangan dengan air mata ni diharamkan neraka tu menjilat tubuh badan yang menangis kerana Allah. Tu sebab. Banyak lagi lah cerita tu. Maknanya dah tambah satu lagi ceramah yang kena panggil. Jadi tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, jadi itulah dia. Bila kita bercerita tentang Nabi, yang paling penting sekali adalah tindak tanduk kita. Sebab itulah dalam mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara kena ada. Pertama, ilmu. Yang kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai menjadi lebih baik. Dan yang keempatnya, dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Ada empek-empek ni, barulah boleh cerita tentang kesempurnaan ibadah. Semayang ngumpet macam tu ya. Semayang memburukkan orang tak habis-habis. Semayang ada ya benda yang kita nak ni. Beringatlah kita. PKP berapa kali berlaku? PKP, PKPD, PKPB, PPN 1, PPN 2, PPN 3. Dan Selangor champion. Kan? Takkan kita tak belajar-belajar lagi kan? Takkan kita tak belajar-belajar lagi? Baca surah Az-Zumar ayat 53. Apa Allah Ta'ala beritahu? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Memang kita melampau tuan-tuan. Tu sebab Allah Ta'ala bagi satu dunia dapat. Donald Trump, dia tengok, dia hina Islam, dia hina orang Islam, dia halau orang Islam macam tu dalam majlis dia tengah bercakap, dia memalukan orang Islam. Apa jadi pada dia? Dia malu tuan-tuan, dimalukan oleh Allah Ta'ala. Dah berdekad-dekad tak pernah berlaku presiden itu memerintah sepenggal, dia jadi orang tak pernah sangka. Dengan kekayaan dan pengaruh yang dia ada, dia kalah dengan Joe Biden yang lebih kurang yang bingai. Nah, cerita betul. Berapa ramai orang mempermainkan kalimah Allah, berapa ramai orang mempersendakan Islam. Melampau. Nah, elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Nah, faham? Dah senapang lah.
Elok kat KLIA pakai jubah sampai depan Kaabah pakai telokong. Apa pasal? Siap cabar, tak ada apa-apa jadi pun. Kau cabar Islam. Melampaui batas atas diri mereka sendiri. Tapi bukan orang Malaysia tu, dia orang Thailand ke Australia, macam itulah. Macam itulah. Dan Allah sambung dalam surah Az-Zumar itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berubahlah kita, carilah jalan, dan contoh ikutan terbaik dah tentunya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cukup sakat tu. Saya faham tanda-tanda usaha berhenti tu, saya faham. Kalau dah lain macam duduk kau jap ni ajak lurus, kau jap apa, kau jap berbaik alih-alih kan. Jangan risau, semua pahala. Memanglah tak sama. Mana sama orang duduk tengah dengan orang sandar kat dinding, mana sama? Kan memanglah. Gurau. Jangan beralihlah contohnya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Orang kata ikut Nabi ni beradab kan, tak kisahlah, jangan cakap tu ni orang ni tak, kita jaga adab. Nabi jaga akhlak dia, Nabi senyum, Nabi jaga aib orang, kita pun kena jaga aib orang. Sebab mana dia saya sebut nama? Tak ada, general je semua, tak sebut nama kan. Nabi ada satu kali tu, Nabi nak semayang, ayo sama tak habis lagi jamaah. Nabi nak semayang maghrib dengan sahabat-sahabat mau, tiba-tiba terbau bau busuk, bau kontut. Masa tu sahabat nak pandang lah, siapa yang ambil wuduk ni dia kontut. Tapi Nabi copek bertindak. Nabi kata apa? Siapa yang nak makan daging kambing dengan aku selepas maghrib ni, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi, langsung tak tahu siapa kontut. Tengok Nabi jaga kan. Tu akhlak Nabi. Tu orang kata kalau nak cari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun, ikut Nabi. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah. Bak kata orang dulu, kalau budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dia kata tidak, dicaci jangan. Jadi hidup kita ni biar bermaruah ni, amal ke Nabi, biar mati tu adalah kata nilai di sisi Nabi kan. Kalau membawa sebakul limau sangat borek, susah nak jenjeng, biar mati digigit limau daripada mati digigit anjing. Limau gigit steady lah, ni anjing gigit mati lah, malu tu lah cerita kan. Makna amalkan sunnah Nabi betul-betul. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya, cuma sedikit makluman.